Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, berita perdana 2 Mac 2023 bersama-sama saya, Ivan Toh. Dan saya Farhatullah Syati Osman. Berikut paparan utama malam ini. Perdana Menteri mahu peruntukan mencukupi bantu penduduk terjejas banjir. ASEAN perlu tegas terhadap elemen jejas keharmonian dan keamanan serantau. Negara-negara anggota ASEAN perlu bersikap tegas apabila wujudnya elemen yang boleh menjejaskan keharmonian dan keamanan serantau. Menerusi syarahan umum di University of Philippines, Perdana Menteri menegaskan walaupun ASEAN mengamalkan dasar berkecuali tetapi masih mempunyai piagam yang tersendiri. These were heydays, indeed. As I said, on the positive side, he gave us a renewed sense of confidence. But leaders tend to be heaped with praise, lulled into complacency, and believe that everything was right. Decision-making by consensus continues to be a central tenet of ASEAN. This does not mean, however, that ASEAN should remain silent over developments in member states that affect the wider region. Tambah beliau lagi, Myanmar perlu bertanggungjawab disebabkan pencabulan hak asasi manusia dan telah mencabuli piagam ASEAN iaitu kepentingan keadilan dan kedaulatan undang-undang. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar juga mahu negara-negara ASEAN supaya membuat keputusan tanpa campur tangan kuasa luar dalam mencerminkan pendirian secara komprehensif. Ya, berhubung konsep Madani, Datuk Seri Anwar menjelaskan Malaysia terus mengamalkan demokrasi yang kukuh dan stabil dalam pemilihan pemimpin. Malah negara akan terus kecapi pentadbiran yang telus. Ya, pada masa yang sama, tidak akan wujud unsur seperti ketidakadilan dan pertelingkahan agama. In this regard, we too in Malaysia recently undergone the same process where democracy has enabled us to take on responsibility and trust leading our people. Like the Philippines, I share with you that we have no track with religious intolerance, injustice, greed and exploitation. On the contrary, like you too, good governance and democratic accountability will form the pillars of my administration that is underscored by the principles formulated as a philosophy of nationhood known as Madani Malaysia. Lebih 2,000 mahasiswa, ahli akademik dan delegasi luar hadir pada syarahan bertajuk 30 tahun selepas kebangkitan Asia, pengajaran strategik buat ASEAN. Pertemuan dengan pelabur utama Filipina berjaya memberi keyakinan kepada mereka untuk melabur di Malaysia. Justru Perdana Menteri mahu menteri dan agensi terlibat melakukan tindakan susulan. Pertemuan saya dengan beberapa pelabur utama dan pengusaha besar Filipina yang menunjukkan minat untuk datang dalam bidang security makanan, dalam bidang kewangan dan juga dalam industri lain termasuk bateri. Tapi itu dikemukakan dan saya minta supaya menteri-menteri dan agensi yang berkaitan menyegerakan langkah dan pertemuan supaya dapat kita
laksanakan program ini. Datuk Seri Anwar menjelaskan kepada media selepas beramah mesra dengan diaspora Malaysia di Rumah Malaysia, Manila. Perdana Menteri turut mengadakan pertemuan bersama Ketua Menteri Wilayah Autonomi Bangsa Moro, Murad Ibrahim. Pertemuan secara tertutup bagi membantu bangsa Moro dan mewujudkan keamanan di selatan Filipina termasuk bekas-bekas pejuang MILF dan MNLF. Dia bukan bantuan dari segi kewangan yang dimaksudkan. Pertamanya proses itu melibatkan tentera supaya kegiatan mereka itu dapat dipastikan hanya di kawasan-kawasan yang masih dianggap tegang. Keduanya puluhan ribu bekas pejuang-pejuang gerakan di bawah MILF atau MNLF yang besarnya ialah MILF. Bagaimana kita boleh pindahkan daripada menjadi pejuang-pejuang itu supaya dimasukkan dalam ruang pentadbiran dan kegiatan dalam musim aman. Beliau turut menjemput Murad Ibrahim ke Malaysia bagi membincangkan lebih dalam aspek pembangunan bangsa Moro. Presiden Filipina turut menghargai usaha membentuk keamanan di selatan Filipina dan bersedia meningkatkan lagi kerjasama dalam proses kedamaian. Perdana Menteri mengakhiri lawatan rasmi ke Filipina selepas sesi beramah mesra dengan diaspora Malaysia. Ya, malah hari ini beliau turut dianugerahkan ijazah kehormat kedoktoran jurusan undang-undang di University of Philippines. Kita ikuti laporan wartawan Mohan Chinasami di Manila. Mohan. Baik, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Baik, tamat sudah 2 hari lawatan rasmi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Filipina, dan pada hari kedua pada hari ini beberapa program telah pun berlangsung dan antaranya ialah beliau telah pun menerima anugerah ijazah kehormat kedoktoran jurusan undang-undang atau lebih dikenali sebagai honoris causa di University of Philippines. Ia sebagai menghargai kepimpinan dan kredibiliti beliau sebagai salah seorang pemimpin yang banyak memperjuangkan kedamaian dan keharmonian di rantau ASEAN sebelum beliau dilantik sebagai Perdana Menteri, dan ia juga merupakan ijazah kehormat yang pertama diterima oleh Datuk Seri Anwar selepas dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Ijazah kehormat tersebut telah pun disampaikan oleh pengerusi Board of Regents of the University Prospero E. De Vera dan Presiden University of Philippines Angelo E. Jeremes. Dan Datuk Seri Anwar juga telah menyampaikan syarahan umum yang bertajuk 30 tahun selepas Gelombang Kebangkitan Asia, pengajaran yang strategik buat ASEAN di universiti berkenaan di hadapan lebih 2,000 mahasiswa, delegasi luar negara dan ahli akademik. Baik, sebelum beliau ke Universiti Philippines, Datuk Seri Anwar telah berkunjung ke Tugu Peringatan Jose Rizal di Rizal Park pada awal pagi, iaitu sekitar jam 8.45 pagi bagi upacara meletakkan kalungan bunga. Beliau juga disambut oleh Datuk Bandar Manila Hani Lakuna Panggan dan Ketua Staf Tentera Laut Filipina Laksamana Muda Jose M.A. Ambrosio E. Expleta. Dan ini merupakan program yang telah berlangsung pada hari ini. Baik, di sebelah petang seperti yang anda sedia maklum, telah pun berlangsung sesi ramah mesra oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan rakyat Malaysia yang bekerja di Manila, dan itu dikenali sebagai diaspora rakyat Malaysia, dan beliau juga turut bersama-sama dengan mereka dan menjawab persoalan-persoalan yang telah pun dibangkitkan oleh rakyat Malaysia di Filipina. Dan selain itu, satu sidang media khas juga turut diadakan bersama dengan pihak media sebelum beliau berlepas pulang ke Kuala Lumpur. Dan pada masa sama, kita boleh menganggap
bahawa lawatan rasmi 2 hari ini adalah sangat berjaya seperti mana yang telah diumumkan oleh Datuk Seri Anwar dalam sidang media sebentar tadi, yang menyatakan bahawa hubungan Malaysia dan Filipina kini di tahap yang terbaik dalam beberapa perkara, termasuk mewujudkan keharmonian di rantau ASEAN, dan selain itu juga meletakkan tahap yang tinggi dari aspek kepercayaan pelabur untuk melabur di Malaysia, terutamanya dalam industri halal. Jadi itu merupakan rangkuman saya dapat kongsikan bersama anda. Kita kembali ke studio. Mohan, terima kasih. Dan yang pasti, lawatan Datuk Seri Anwar ke Manila menggembirakan rakyat Malaysia yang menetap di sana. Mereka juga bangga dan teruja dapat bersua muka dengan Perdana Menteri ke-10. Well, I'm so proud to be Malaysian and very, very grateful to be invited to this big occasion. I don't think it's like a one-time big thing that everybody, as a Malaysian, to be invited to such a big event. So I'm really, really grateful. Very good move of the Prime Minister to visit the Philippines to foster better relationship with the new Philippine government, so that they will come up with better business relationship for the two countries. I'm sure we need to have better bilateral arrangements. Perdana Menteri kali ini datang sini, dia boleh improvekan both country relationship and more akhirat. So it's good lah. I think it's a good visit for us. So those days are now. Is a new Prime Minister, so once this is the first visit here, so it's more easier for between Malaysian and Philippine relationship. Beralih ke perkembangan banjir, Perdana Menteri mahu peruntukan sedia ada mencukupi bagi membantu penduduk terjejas banjir di Pahang dan Johor. Justru beliau akan menghubungi Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan juga pengerusi jawatankuasa Pengurusan Bencana Negara sebelum berlepas pulang ke ibu negara dari Manila. Saya akan bincang dengan TPM Datuk Seri Zahid malam ini sebelum saya berangkat pulang untuk memastikan peruntukan cukup membantu masa-masa banjir. Berhubung jambatan di Felda Selancar yang runtuh, Datuk Seri Anwar berkata NAKMA akan membantu menyediakan jambatan sementara yang dijangka siap pada minggu hadapan. 10 juta ringgit peruntukan pengurusan bencana disediakan untuk NAKMA membeli peralatan dan bantuan tambahan bagi penduduk terjejas banjir di Johor. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata peruntukan segera itu bagi memastikan semua kelengkapan terutama di PPS mencukupi memandangkan jumlah penduduk dipindahkan terus meningkat. Untuk mengarah NAKMA telah memberitahu DO agar pembelian dilakukan segera dan pembayaran kepada jawatankuasa banjir daerah akan kita lakukan segera sebagai tindakan pantas oleh NAKMA bagi menyelesaikan masalah kekurangan itu. Selain 10 juta ringgit itu, kerajaan turut menyediakan 7.6 juta ringgit bagi meningkatkan sistem perparitan di Kota Mas dan Bandar Kota Tinggi. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri akan menyelaras tugas kaki tangan Jabatan Kebajikan Masyarakat di kawasan terjejas. Ini termasuk meminta bantuan tambahan daripada JKM di negeri lain bagi membantu tugas di Johor. Terdahulu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid mengadakan lawatan ke dua pusat pemindahan sementara di Kota Tinggi. PPS terlibat SK Datuk Usman Awang yang menempatkan 286 penduduk, manakala SJKC New Kota 277 penduduk terjejas. Semasa lawatan, beliau dibentangkan taklimat ringkas berkenaan situasi semasa banjir dan menyerahkan kit makanan kepada penduduk terjejas. Timbalan Perdana Menteri diiringi Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi serta Ahli Parlimen Kota Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin.
Hujan lebat di Bandar Kota Tinggi petang tadi menyebabkan paras air banjir di kawasan tersebut meningkat. Seterusnya menyebabkan lebih banyak jalan terputus. Ya, untuk laporan lanjut kita bersama wartawan Erwin Zaid. Silakan Erwin. Baik, terima kasih Ivan dan Farhatul. Saya masih berada di Bandar Kota Tinggi bagi membawakan keadaan banjir di kawasan ini. Dan berdasarkan pemerhatian saya, apa saya dapat lihat keadaan banjir di sini semakin teruk berbanding petang tadi dan juga pada tengah hari tadi. Dan ini disebabkan hujan lebat pada sebelah petang tadi yang mengakibatkan lebih banyak jalan di kawasan ini dinaiki air. Dan paling ketara di Jalan Berhampiran Jabatan Kota Tinggi di sana, di lokasi saya membuat lintas langsung pada sebelah tengah hari tadi, di mana air sudah naik melimpah sehingga ke depan Hotel Miris. Dan lokasi saya sekarang ini, Jalan Abdullah juga telah dinaiki air sehingga ke belakang sana. Dan juga jika anda dapat lihat di belakang saya, ada 3 buah kereta yang tidak sempat dialihkan oleh pemilik dan sekarang separuh tenggelam. Dan situasi ini memaksa hampir keseluruhan kedai di kawasan ini ditutup. Namun bekalan elektrik masih lagi disalurkan di sekitar kawasan ini. Dan ini penting, lampu-lampu ini bagi pengguna jalan raya dan juga pejalan kaki bagi memastikan kedalaman air-air banjir di kawasan ini sebelum mengharunginya. Dan juga longkang-longkang di kawasan ini, jika dapat lihat di sebelah saya ini terdapat longkang yang dalam yang agak bahaya bagi pejalan kaki. Jadi lampu ini membantu mereka untuk melihat. Dan buat masa ini, keadaan di sini hujan renyai sudah sedikit reda berbanding sebelah petang tadi. Namun air masih lagi termenung di kawasan ini. Baiklah, sekian saja laporan saya dari Kota Tinggi, Johor. Kembali semula kepada Ivan dan Farhatul. Terima kasih, Erwin. 2 warga emas lelaki dan wanita ditemukan lemas di rumah masing-masing di Caah Segamat pagi tadi. Ketua Polis Daerah Segamat, Superintendent Ahmad Zamri Marin Sah berkata, mereka yang maut dikenali Lee Amo Yi, 78 tahun dan Tan Suki, 74 tahun. Bagaimanapun, mereka bukan pasangan suami isteri tetapi jiran yang tinggal di kawasan sama. Kedua-dua mangsa tinggal berseorangan di rumah masing-masing. Kejadian dipercayai berlaku apabila air naik setinggi 2 meter atau mencecah paras bumbung. Banjir ini juga, kita telah setakat ini telah kehilangan 2 nyawa. Satu perempuan Cina berumur 70-an dan juga satu lelaki Cina berumur lebih kurang 70-an yang terperangkap di dalam rumah masing-masing. Banjir di Segamat turut menjejaskan kawasan perumahan polis di Caah dan Bandar Segamat melibatkan lebih 169 keluarga pegawai serta anggota. Kementerian Pelajaran membuat penjadualan semula peperiksaan SPM 2022 bagi 431 calon terkandas banjir dan tidak dapat hadir di pusat peperiksaan yang dijadualkan atau pusat peperiksaan berhampiran. KPM memaklumkan lembaga peperiksaan LP sedang mengumpulkan maklumat terperinci mengenai calon terlibat. Ya, penjadualan semula peperiksaan akan dilaksana setelah mendapat pengesahan Pengarah Pendidikan Negeri. Berikutan hujan lebat berterusan pada 1 Mac, 17 pusat peperiksaan di Johor, Pahang dan Sarawak telah terjejas. Daripada jumlah itu, 7 pusat peperiksaan tidak dapat dibuka akibat terputus hubungan dan jalan raya tidak dapat dilalui semua jenis kenderaan. Di Johor dan Pahang, 195 calon terkesan namun berjaya digerakkan ke pusat-pusat peperiksaan berhampiran dengan bantuan agensi kerajaan untuk menduduki peperiksaan. KPM menasihatkan semua calon SPM 2022 untuk memaklumkan kepada pihak sekolah atau Jabatan Pendidikan Negeri dengan segera sekiranya terkandas dalam banjir dan tidak dapat hadir di pusat peperiksaan yang telah ditetapkan atau mana-mana pusat peperiksaan berhampiran. Calon juga boleh menghubungi talian bilik gerakan banjir yang disediakan di Ibu Pejabat LP dan JPN.
Pelaksanaan gaji kehidupan wajar yang dicadangkan Bank Negara diteliti. Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar berkata, laporan tahunan 2017 BNM menyarankan kadar gaji kehidupan wajar individu bujang dewasa yang menetap di bandar adalah RM2,700, manakala pasangan tanpa anak adalah RM4,500 dan pasangan dengan 2 anak adalah RM6,500. Justru model gaji progresif memerlukan kajian yang lebih mendalam selaras situasi ekonomi serta perburuhan semasa di Malaysia. Beliau turut memaklumkan pelaksanaan gaji progresif dan gaji minimum mempunyai objektif yang sama, iaitu memberi perlindungan kepada pekerja yang menerima gaji terendah. Setakat Disember lepas, Jabatan Tenaga Kerja telah mengeluarkan 2,448 syur pematuhan pelanggaran Perintah Gaji Minimum PGM. Ini hasil pemeriksaan daripada 17,565 terhadap majikan di Semenanjung. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, Kementerian telah menerima sejumlah 23 rayuan daripada majikan pelbagai sektor dan terdapat juga organisasi seperti Persatuan Industri Keselamatan Malaysia, Gabungan Persatuan Pendidikan Islam Malaysia dan Koperasi Pegawai-Pegawai Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia yang turut mengemukakan rayuan penangguhan pelaksanaan Perintah Gaji Minimum 2022 ini. Jawapan merujuk pertanyaan Ahli Parlimen Gopeng Dr. Lee Boon Chye berhubung penguatkuasaan dan pemantauan bagi pelanggaran PGM 2022. Cukai barangan mewah dijangka dilaksanakan pada separuh kedua tahun ini. Timbalan Menteri Keuangan Steven Sim Chee Kiong berkata, buat masa ini kementerian sedang berunding dengan pihak berkepentingan yang berkaitan. Every policy will have trade-off. And in this case, I have received personally a lot of concern raised by, for example, the tourism industry and the retail industry. But I want to assure the industry, what I want to assure the industry is this: as the government is doing a study on the tax structure as a whole, we are definitely going to consult our stakeholders. Beliau berkata demikian selepas pelancaran arsif di Pullman Kuala Lumpur City Centre Hotel and Residence di Ibu Negara. Syarikat pengeluar dan pembekal bas digalak meneroka peluang pasaran Sabah dan Sarawak. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata permintaan untuk bas ekspres di kedua-dua negeri juga tinggi seperti di Semenanjung. Untuk market produk mereka di Semenanjung saja. Jadi saya harap mereka juga boleh market kepada operator di Sabah dan Sarawak, dan sudah tentu di Sabah Sarawak kalau mereka bersedia untuk melabur, dia boleh bincang dengan pelbagai agensi kerajaan untuk lihat bagaimana kita mudah carakan, umpamanya dari segi financing. Anthony Loke menghadiri majlis pengenalan bas Volvo 2 tingkat baharu yang dibina sepenuhnya di negara ini untuk pasaran bas di Malaysia. Produk kecantikan terus menjadi pilihan wanita untuk memulakan bidang perniagaan dan tidak hairanlah ketika ini terdapat pelbagai produk seumpama itu telah terbukti menjadi penjana ekonomi kaum hawa. Beauty Spells antara yang optimis dengan menyasarkan 15 usahawan mampu mencapai jualan RM1 juta tahun ini berbanding 5 orang tahun lepas. Pengasas dan pengarah Beauty Spells yang Berhad, Nur Sidayati Mustari atau Bel Mustari berkata, penglibatan lebih ramai kaum wanita dalam keusahawanan berjaya membantu meningkatkan pendapatan keluarga. Sebenarnya sasaran saya adalah suri rumah dan juga wanita yang ingin berniaga tapi tidak tahu, yang perlukan bimbingan, yang mungkin berimpian tapi tidak tahu macam mana cara untuk berimpian, dan juga saya ingin sasaran saya adalah untuk membangkitkan semangat juang dan semangat berniaga untuk wanita Borneo. Beliau ditemui pada anugerah top usahawan dalam Beauty Spell Success Night 2023 di Sandakan dengan meraikan 223 usahawan. Pengiktirafan berdasarkan kejayaan mereka mencapai sasaran jualan sepanjang tahun lepas. Ia membabitkan level Titanium Partnership, Royal Partnership, Premier Leader, Elite Stockist,
Diamond Agent dan Pearl Agent. Acara kemuncak adalah penyampaian anugerah top usahawan level Titanium Partnership kepada Lisa Pasa yang memperoleh jualan tertinggi tahun lepas sebanyak 2.8 juta ringgit. Beliau membawa pulang hadiah keseluruhan RM100,000 iaitu wang tunai RM80,000 dan barangan kemas bernilai RM20,000. Luang tu bukan orang bilang main-main lah. Sebab kita tanggung jawab sebagai Titanium ni bukan daripada level-level yang biasa. Tanggung jawab tu kita kena pegang betul-betul dan jangan main-main. Sejak tahun 2017 tu masa tu joint agent lah. Lepas joint agent pelan-pelan belum ada pengalaman, lama-lama baru naik pergi level Titanium. Sebelum sandakan, majlis sama diadakan di Tawau pada Ahad dan di Kota Kinabalu esok melibatkan kira-kira 600 usahawan. Beauty Spells turut membuka peluang kepada lebih ramai wanita terutama di Sabah agar mempunyai pendapatan sendiri. Beauty Spells yang menghasilkan produk kecantikan bermula dari rumah pada 2014 kini mempunyai 16,000 ejen jualan di seluruh negara. Pendigitalan perniagaan. Memperkasa pusat ekonomi digital PEDI untuk membantu peniaga kecil dengan pengetahuan ICT dan dagang. RM100 juta disediakan di bawah skim geran pendigitalan PKS dan penjajah kecil. Geran padanan sehingga RM5,000 akan dibayar kepada PKS dan penjajah kecil termasuk di warung yang melanggan aplikasi pendigitalan perniagaan seperti sistem jualan pos, perakaunan dan pengurusan inventory. Penetapan harga capaian standard mandatori MSAP lebih rendah tahun ini berbanding pelaksanaan sebelum ini. Ia melibatkan jalur lebar berkelajuan tinggi HSBB bernilai RM264.64 sebulan untuk kelajuan 100 megabait per saat berbanding RM515 pada 2022. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil memberitahu selain mengurangkan kos kepada pengguna, MSAP turut menyediakan kemudahan serta perkhidmatan pada kelajuan lebih tinggi. Melalui MSAP baru yang mula berkuatkuasa 1 Mac 2023, harga capaian maksimum telah ditetapkan bagi 14 kemudahan dan perkhidmatan yang disenaraikan untuk tempoh sehingga 2025. Dengan pelaksanaan MSAP baru tersebut, pemberi perkhidmatan capaian perlu menyediakan kemudahan dan perkhidmatan yang disenaraikan dengan harga maksimum baru kepada penerima perkhidmatan capaian seperti mana yang ditetapkan oleh SKMM. Menjawab soalan yang dikemukakan Ahli Parlimen Mesin Muhammad Islauddin Abbas, Menteri turut memaklumkan pameran Uzbekistan Pusat Ketamadunan Islam sedang berlangsung di Muzium Kesenian Islam Malaysia Kuala Lumpur sehingga 27 April. Dianjurkan dengan kerjasama Pusat Ketamadunan Islam Uzbekistan dan Kementerian Kebudayaan dan Pelancongan Uzbekistan. 46 karya dipamer mengetengahkan keunikan sejarah seni bina kota silam antaranya dari wilayah Samarkand, Bukhara, Khiva, Tashkent dan Nasaf. Duta Uzbekistan ke Malaysia, Ravshan Usmanov menyeru orang ramai khususnya warga kota hadir menyaksikan pameran tersebut untuk lebih memahami khazanah ketamadunan Islam negara rantau Asia Tengah itu. Malaysians and the guests and the tourists into this country, they could come and enjoy this photo exhibition, which explains the place of Uzbekistan in the history of Islam and also the place of Uzbekistan in the world history. And I hope this exhibition will help to Malaysians to understand our country and is to make the first step to get familiarized with us, and the next step I hope will be to come and visit our country by themselves.
Rafshan turut berkongsi hasrat untuk membawa pameran tersebut menjelajah negeri lain di Malaysia pada masa hadapan. Berita perdana kita teruskan dengan edisi sukan. Bersama Syairul Islam, silakan. Pembangunan pemain bola sepak tempatan jadi keutamaan. Aksi Liga Super JDT terus cemerlang. Terima kasih Ivan Cahato. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya Syairul Islam dalam edisi sukan malam ini. Kementerian Belia dan Sukan KBS sentiasa bersama Persatuan Bola Sepak Malaysia FM dalam memastikan pembangunan pemain tempatan menjadi keutamaan. Menterinya Hanayuh mengakui program pengembangan bola sepak negara berupaya menjadikan pemain mempamer aksi cemerlang setanding pemain naturalisasi. Malah kehadiran jurulatih Korea Selatan Kim Pan-gon sebagai ketua jurulatih kebangsaan telah membawa banyak perubahan kepada prestasi skuad Harimau Melaya sejak beliau dilantik pada pertengahan Februari lalu. Ia dapat membuktikan apabila buat kali pertama sejak 43 tahun lepas pasukan bola sepak negara berjaya melayakkan diri secara merit ke Piala Asia 2023 pada Jun tahun lalu. Sejak 1980-an, buat kali pertama pasukan Malaysia Harimau Melaya telah layak ke pusingan kelayakan Piala Asia dan saya rasa ini adalah satu pencapaian yang kita boleh banggakan dan pastinya kementerian dengan FAM akan terus berusaha untuk menaikkan prestasi bola sepak di Malaysia. Saya mohon. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Sabak Bernam, Kalam Salan, berhubung prestasi jurulatih dan pemain skuad kebangsaan. Skuad Harimau Melaya ketika ini berada di kedudukan 145 FIFA, 25 Asia dan tempat kelima ASEAN. Sepak mula aksi perlawanan kedua Liga Super 2023 di antara Seri Pahang FC bertemu Kelantan FC di Stadium Darul Makmur akan berlangsung pada jam 9 malam nanti. Aksi pertembungan Derby Pantai Timur itu pastinya menyajikan aksi menarik setelah kali terakhir kedua-dua pasukan bertemu adalah pada tahun 2018. Kita bersama dengan Muhammad Hazwan Azman di Kuantan untuk laporannya. Hazwan? Baik, terima kasih. Pada 9 malam nanti, perlawanan kedua bagi aksi Liga Super 2023 bakal menyaksikan Derby Pantai Timur yang membabitkan tuan rumah Seri Pahang FC melayani kunjungan Kelantan FC di Stadium Darul Makmur di Kuantan ini. Pastinya pertemuan ini bakal menyajikan persembahan terbaik pada malam ini di mana kali terakhir kedua-dua pasukan bertembung adalah pada 4 tahun lalu pada edisi Liga Super 2018 di mana Kelantan FC berjaya mengalahkan Seri Pahang 2-1. Walau bagaimanapun, tuan rumah Seri Pahang FC mempunyai motivasi lebih baik pada musim ini setelah seri 1 sama bertemu Negeri Sembilan di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroy pada aksi pembukaan Liga Super pada Ahad lalu. Berbeza dengan Kelantan apabila skuad Kenalian Choi Moon Sik itu tewas 1-2 kepada Kuching City di laman sendiri. Justru skuad bimbingan Ketua Jurulatih Fandi Ahmad pastinya mahu mengambil peluang kelebihan beraksi di laman sendiri dengan membiarkan pasukan pelawat pulang dengan tangan kosong pada malam ini. Seri Pahang yang dibarisi penyerang Kepah Sherman, Abdul Malik Ma'arif serta Sergio Aguero serta barisan pemain berpengalaman tempatan pastinya mahu mengekalkan 3 mata milik Bumi Pahang. Namun begitu, skuad Tok Gajah pastinya perlu berwaspada terhadap ancaman skuad The Red Warrior yang juga dibarisi pemain berkualiti seperti ketua pasukan Mario Arquez, Miguel C. Fuentes dan Carly Di Muga. Baik, saya kira itu saja perkembangan semasa perlawanan Liga Super 2023 di Stadium Darul Makmur di Kuantan ini. Kembali bersama rakam penyampai tugas di studio Hogoh, Pahang, Hogoh.
Baik, terima kasih Hazwan. Masih lagi dalam penerbangan Liga Super, Johor Darul Takzim jadi terus mengekalkan momentum selepas menjuarai Piala Sumbangsih 2023 apabila melakar kemenangan selesa 3-0 ke atas Kuala Lumpur KL City FC 3-0. Manakala Sabah FC dan Kedah Darul Aman KDFC juga mencatat kemenangan kedua berturut-turut. Beraksi di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam tadi, JDT yang juga juara 9 kali berturut-turut mempamerkan permainan agresif sejak awal permainan. Usaha itu berhasil apabila tampanan ke gol sendiri penyerang KL City, Romel Morales, memberi gol pertama JDT pada minit ke-41. Skuad Harimau Selatan meneruskan rentak cemerlang di babak kedua dengan mencetak gol menerusi tandukan pemain tengah Enric Dos Santos pada minit ke-52. Enggan mengalah, KL City cuba bangkit dengan melancarkan serangan dalam usaha merapatkan jurang. Namun, kelekaan tuan rumah dihukum menerusi pemain paling bernilai musim lalu, Arif Aiman Muhammad Anapi yang berjaya menyambut hantara lintang Ramadan Saifullah pada minit ke-90 sekaligus menyaksikan JDT menang bergaya 3-0. Sementara itu, aksi sengit di Stadium Likas Kota Kinabalu menyaksikan tuan rumah cemerlang mengutip 3 mata penuh dengan menewaskan Kelantan United KUFC 3-1. Skuad Sang Badak membuka jaringan menerusi sepakan penalti penyerang Darren Loke pada minit ke-21. Selang 5 minit kemudian, pemain import dari Korea Selatan Park Tae-soo menambah jaringan Sabah sebelum pemain tengah Telmo Ferreira Castahera menambah duka Kelantan United dengan gol ketiga pada minit ke-46. Gol tunggal Kelantan United dijaringkan Indra Putra Mahyudin pada masa kecederaan. Di Stadium Darul Aman Alostar pula, Terengganu FC terus melakar keputusan mengecewakan apabila tumpas 0-1 kepada KDA FC. Gol tunggal pemain muda Kedah, Muhammad Fazal Daniel Muhammad Nizam sudah memadai untuk membantu pasukannya mengutip 3 mata penuh. Jaringan tersebut hadir pada minit terakhir permainan sekaligus memberi kemenangan kedua buat Sang Kenari musim ini. Ini juga kekalahan kedua buat Terengganu selepas tumpas kepada JDT pada perlawanan Piala Sumbangsih. Manakala di Stadium Bandaraya, pertemuan antara Penang FC dan Negeri Sembilan FC berakhir tanpa sebarang jaringan. Kedua-dua pasukan sebelum ini turut melakar keputusan seri pada aksi pertama Liga Super minggu lalu. Baik, saudara, perlawanan Liga Super 2023 antara Kuching City FC menentang Selangor FC malam ini berlangsung di Stadium Negeri Petrajaya Kuching. Persoalannya, mampukah Kuching City FC mengekalkan momentum kemenangan ke atas Selangor FC selepas berjaya menundukkan Kelantan FC minggu lepas dengan kemenangan tipis 2-1. Bersedia dengan laporan dari Kuching? Syadikin Bahrin ada laporannya. Teruskan, Dikin. Ya, Syarul. Untuk mengetahui keputusan sama ada Sarawak berjaya mengekalkan kemenangan pada malam ini, kita terpaksa menanti 10 minit lagi sehingga perlawanan ini habis. Sama ada Kuching City FC berjaya untuk mengekalkan kemenangan ataupun tewas di halaman sendiri. Ya. Sepak mula pada 15 minit yang lalu ialah satu detik bersejarah bagi pasukan Kuching City FC, di mana ini merupakan penampilan sulungnya di rumah sendiri selepas berjaya menempatkan pasukan ini dalam Liga Super. Pada Liga Malaysia yang lepas, mereka berjaya merangkul di tempat ketiga, meletakkan Kuching City FC berada di tangga ke-8 dalam Liga Malaysia. Baik, dalam stadium ini berlangsungnya kira-kira lebih 10,000 penyokong hadir pada malam ini bagi menyaksikan perlawanan gegasi antara Kuching City FC dan Selangor yang merupakan keduanya pasukan yang hebat sekali. Baik, saya boleh katakan perlawanan pada malam ini juga disokong dengan pemberian tiket percuma daripada Kuching City FC sebanyak 13,000 keping. Ya. Saya sebentar tadi sempat berbual dengan pengerusi Kuching City FC itu yang berhormat Fazruddin Abdul Rahman. Beliau menyatakan beliau agak optimis dengan kemampuan anak buahnya untuk menentang Selangor pada malam ini, walaupun pada perlawanan yang lepas mereka berjaya memenangkan Kelantan dengan kedudukan 2-1. Namun ia bukan satu faktor untuk anak buahnya berasa selesa dengan kemenangan itu, tapi yang penting ialah fokus
dalam perlawanan pada malam ini untuk memberi saingan yang hebat kepada Selangor. Baik, saya kira sekian dulu laporan saya, Syadikin Bahrain daripada Stadium Sarawak. Kita kembali bersama Syarul di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Dikin atas laporannya. Saudara, telah masuk waktu solat Fardhu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardhu Isyak. Baik, kita beralih ke perkembangan seterusnya. Penganjuran Malaysia Speed Festival MSF 2023 diharap dapat mengubah persepsi orang ramai bahawa sukan permotoran hanya untuk golongan kayangan. Dengan yuran pendaftaran serendah RM500, peminat berpeluang beraksi umpama pelumba atau pemandu profesional di litar. Pengarah MSF, Adian Khalid, berkata tujuan utama penganjuran perlumbaan adalah untuk memberi peluang kepada semua lapisan masyarakat, terutamanya bagi pencinta sukan permotoran menyertainya. MSF memang untuk rakyat marahan, and we try to make it as affordable as possible. Of course, formula dia senangnya. We get higher volume, you can reduce the price. So, buat masa ni, entry fee untuk MSF, for example, MSF Supermoto RM500 sahaja. Ya, MSF Superbike pun RM500 untuk satu round. Kalau yang Saga Cup tu RM680. Okay, so I mean, you need a little bit of money untuk motorsport ni. Nak bagi free tu tak boleh. So MSF is 100% private. Kita tak ada any support from any government agency. Beliau berkata demikian pada Majlis Pelancaran Kejohanan MSF 2023 di Sepang, Selangor. Kejohanan golf wanita terbuka Kelana Queen bakal kembali bagi edisi kedua selepas kejayaan edisi sulung tahun lalu. Kejohanan edisi kedua ini diadakan pada 11 Mac dan berlangsung di Kelab Golf Negara Subang, Selangor. Lady Governor Sharifah Khatijah Said Abdul Rahman berkata, kejohanan kali ini bakal disertai seramai lebih 100 orang peserta termasuk 10 penyertaan antarabangsa. So fortunately we have Tengku Duli Yang Maha Mulia Tunku Ampuan Negeri Sembilan participated. Tengku Intan Syafina also participated and few other VVIPs, you know. So, and then from 40 from our club it comes like 80. So since the response was very good, so the captain and the MCs decided to have it in our calendar. Tambah Sharifah, antara pemain luar negara yang sudah mengesahkan penyertaannya iaitu dari Jerman, Korea Selatan, Thailand, Indonesia dan Singapura. Kejohanan akan berlangsung dalam tempoh sehari, namun ia dijangka dinaik taraf kepada 2 hari pada edisi ketiga tahun hadapan. Beliau berkata demikian pada sidang media kejohanan golf wanita terbuka Kelana Queen di Kelab Golf Negara Subang, Selangor. Perkembangan sukan luar negara, kita mulakan dengan perkembangan Liga Perdana Inggeris. Arsenal kembali mengukuhkan kedudukan di Persada Liga selepas membendam Everton 4-0 di Stadium Emirates awal pagi tadi. Bukayo Saka memecahkan kebuntuan The Gunners pada minit ke-40 sebelum Gabriel Martinelli menggandakan kelebihan pasukannya beberapa minit sebelum merehat babak pertama. Gol ketiga Arsenal hadir pada minit ke-70 menerusi Kapten Martin Odegaard, diikuti satu lagi jaringan daripada Martinelli yang melengkapkan kemenangan terbesar kelab itu sejak Oktober. Berbaki 13 perlawanan lagi, skuad kendalian Mikel Arteta kini mengumpul 60 mata, 5 mata mengatasi juara bertahan Manchester City. Kelebihan yang dimiliki menyaksikan Arsenal di landasan tepat untuk menang gelaran buat pertama kali sejak musim 2003-2004. Dalam satu lagi pertemuan, Liverpool naik ke tangga ke-6 Liga menerusi kemenangan 2-0 ke atas Wolves di Anfield. Pemain pertahanan Virgil van Dijk dan penyerang Mohamed Saleh menjadi watak penting apabila menjaringkan gol pada lewat permainan. Skuad bimbingan Jurgen Klopp masih tidak berada pada prestasi terbaik, namun masih mampu mengumpul 10 mata daripada 4 aksi Liga terakhir dan masih berpeluang memburu kedudukan 4 teratas. Skuad Reds kini 6 mata di belakang pasukan tangga keempat Tottenham dengan kurang 1 perlawanan.
Saudara, paparan itu tadi mengakhiri edisi Sukan 2 Mac 2023. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kejohanan Liga Hoki TNB 2023 memburu piala berprestij di Arena Hoki Negara. Saingan 14 pasukan dari 2 kumpulan menggegar lawan di setiap aksi perjuangan. Eksklusif hanya di RTM. Rangkuman perlawanan-perlawanan mingguan Liga Malaysia. Kupasan isu-isu terkini dan perkembangan aktiviti bola sepak tempatan. Memberi satu peluang baru kepada pasukan-pasukan yang bertanding. Saksikan aksi-aksi menarik Liga Bola Sepak Malaysia dalam Sekilas Liga setiap Khamis 11 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Amerika Syarikat mengecam kenyataan Menteri Keuangan Israel untuk hapus perkampungan wara di Palestin. Juga Sekatan Ekonomi memaksa Korea Utara peluas kawasan pertanian. Saksikan rangkuman berita luar negara. Amerika Syarikat menyifatkan kenyataan Israel untuk hapus perkampungan wara sebagai tidak bertanggungjawab dan menjijikkan. Perkara berkenaan ditegaskan jurucakap Jabatan Negara Ned Price. Justru, beliau menggesa Perdana Menteri Israel dan pegawai kanan yang lain untuk turut membantah kenyataan itu. Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un mengarahkan penambahbaikan infrastruktur dan perluasan kawasan tanah pertanian. Ia bagi mengatasi krisis makanan yang sedang berlaku. Beliau turut mengarahkan sistem saliran dirombak, membina mesin pertanian moden dan mewujudkan lebih banyak kawasan pertanian. Ekonomi Korea Utara terjejas ekoran bencana alam serta sekatan akibat program nuklear dan peluru berpandunya. Susulan tragedi pertempuran 2 tren yang meragut 36 nyawa di Greece, demonstrasi di hadapan pejabat milik pengendali tren bertukar menjadi kecoh apabila penunjuk perasaan bertempur dengan polis. Polis terpaksa meleraikan dengan menembak gas pemedih mata ke arah mereka yang memenuhi jalan raya. Para peserta demonstrasi mahu siasatan dijalankan dengan telus dan tiada perkara yang akan disembunyikan. Anda mahu berbayar internet mudah alih pada harga yang murah? Satu lagi inisiatif kerajaan perpaduan di bawah KKD untuk golongan B40, penjimatan 22% dengan harga RM69 sebulan, berkelajuan 30 Mbps bersama data tanpa had. Pakej perpaduan internet semuanya ada untuk anda bermula Mac 2023. Pakej perpaduan internet untuk semua. Diilhamkan dari buku kisah benar Cyber 999, 26 insiden berkaitan keselamatan cyber bakal dipaparkan menerusi drama bersiri Cyber 999 yang akan bersiaran di TV1 RTM. Objektifnya untuk mendidik masyarakat selain mewujudkan persekitaran cyber yang selamat, sejajar matlamat membina komuniti cyber Malaysia Madani. Drama terbitan sebuah syarikat swasta itu dilancarkan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil sempena sambutan Hari Keselamatan Internet 2023 edisi Malaysia. Cyber 999 akan ditayangkan pada 12.30 tengah hari setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 4 Mac hingga 28 Mei 2023. Memaparkan pelbagai modus operandi jenayah cyber. Cyber 999 dijangka mampu memberi kesedaran kepada penonton daripada terpedaya dan jadi mangsa jenayah cyber. Pada masa sama dapat memupuk nilai-nilai etika, integriti dan sikap kebertanggungjawatan dalam menggunakan teknologi dan internet. Cyber security ini dia lebih tentang aspek keselamatan. Tapi kalau data kita tak selamat, kalau cara kita memahami aset ataupun prasarana ataupun infrastruktur
internet itu tidak menyeluruh. Bila kita terima email yang kita rasa aku menang RM1 juta, ada prince daripada tanah Arab mana ataupun daripada negara Afrika mana nak bagi duit, ataupun mesej yang kita terima dalam pelbagai aplikasi sekarang, termasuklah Telegram. Maka harapan saya, dengan adanya produksi, adanya kita tayangkan program-program seperti Cyber 999 ini, meningkatkan kesedaran kita tentang peri pentingnya keselamatan cyber. Dendam dipercayai punca pembunuhan kejam terhadap seorang pengawal keselamatan warga Nepal yang dikerat 7 sebelum disumbatkan dalam bagasi yang ditemui di tepi lebuh raya Utara Selatan baru-baru ini. Ketua Polis Selangor, Datuk Husin Omar Khan berkata berdasarkan siasatan, mangsa pernah memukul dan membuli rakan senegaranya yang juga suspek kejadian. 15 individu yang masing-masing 12 warga Nepal, 2 warga Indonesia dan seorang warga Filipina telah ditangkap. 2 daripadanya wanita. Kesemua suspek bekerja sebagai pengawal keselamatan. Hasil siasat, kita telah berjaya merungkai kejadian tersebut di mana yang terlibat dalam kes bunuh tersebut adalah 6 orang Nepal, di mana daripada 6, 5 telah ditangkap, 1 telah melarikan diri, dan kertas siasatan telah dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya dan keputusan telah diperoleh untuk menuduh 3 daripada mereka, dan tuduhan akan dibuat dalam masa yang terdekat. Kes berkenaan disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Pada 17 Januari lalu, mayat seorang lelaki dipotong 7 bahagian dengan anggota badannya disumbatkan ke dalam bagasi ditemui di tepi lebuh raya Utara Selatan, Bambiran Susu, Rawang Selatan, arah utara. Datuk Husin turut memaklumkan 3 lelaki tempatan ditahan disyaki terbabit dalam kes letupkan mesin ATM Bank di Setia Alam, Shah Alam pada 23 Februari lalu. Tangkapan dibuat Selasa lalu di 3 lokasi berasingan di sekitar Kuang, Gombak dan Meru Klang. Kesemua suspek direman 7 hari sehingga 7 Mac ini. Susulan penahanan mereka, Polis Selangor berjaya menyelesaikan 2 lagi kes meletupkan mesin ATM milik bank yang sama di Meru pada Disember 2020 dan Februari tahun lalu. Kita dapati ATM M-Bank ni masih menggunakan sistem mesin yang lama, di mana mesin itu boleh ditebuk untuk memasukkan gas. Jadi mereka menggunakan metod memasukkan gas oksi ke dalam mesin dan sampai satu tahap mereka boleh letupkan dengan percikan api. So kami percaya atas sebab itu mereka target pada ATM mesin M-Bank. Seorang lelaki dipercayai tenaga pengajar Tahfiz Al-Quran Al-Azhariyah di Shah Alam ditemukan lemas di pantai seberang Marang kira-kira 9.55 pagi tadi. Mangsa Nabil Husaimi Halimun Nawa, 22 tahun, dikatakan sedang mandi selepas melakukan aktiviti sukaneka bersama pelajar di sebuah resort. Ketua Polis Daerah Marang, Deputi Superintendent Muhammad Zain Mat Dris berkata seorang pelajar melihat mangsa yang sedang mandi tiba-tiba meminta tolong. Mangsa dilaporkan tidak sedarkan diri selepas diselamatkan. Mangsa bersama 35 pelajar dan 6 guru tiba di Terengganu 26 Februari lalu bagi menyertai Kem Smart Al-Quran pemantapan iman yang berakhir hari ini. Deputi Superintendent Muhammad Zain Mat Dris berkata ketika ini bukan waktu sesuai untuk mandi-manda atas faktor ombak kuat. Beliau memberi peringatan kepada semua pengunjung agar tidak melakukan sebarang aktiviti berhampiran pantai bagi mengelak kejadian sama berulang.
Baik, dalam hashtag malam ini kita ada cerita kembar yang dianggap istimewa sehingga catat rekod dunia. Ya, nak tahu apa istimewanya, kita saksikan hashtag. Kembar pada umumnya mempunyai ketinggian yang sama ketika membesar dan dewasa. Namun kembar di Jepun ini sangat istimewa kerana memiliki perbezaan ketinggian luar biasa. Yoshi dan Michi Kikuchi yang lahir pada 15 Oktober 1989 mempunyai perbezaan ketinggian 2 kaki 5.5 inci. Keunikan itu membolehkan nama mereka dicatat dalam buku Guinness World Records bagi kategori perbezaan ketinggian terbesar dalam hidup kembar perempuan. Ketinggian Yoshi 5 kaki 4 inci manakala Michi 2 kaki 10.5 inci. Sebenarnya Michi mengalami gangguan tulang yang menghalangnya daripada membesar. Reka bentuk jalan raya yang berfungsi tanpa sebarang isyarat lalu lintas menarik perhatian warga maya. Ia hasil idea jurutera Yaman Muhammad Awas pada 2016. Video dikongsikan Anand Mahindra di Twitter. Reka bentuk jalan raya itu dianggap menakjubkan kerana berfungsi dengan baik. Pergerakan kenderaan lancar tanpa kesesakan dan pelanggaran. Ini pula tarian leher yang menakjubkan dipersembahkan seorang lelaki berpakaian hitam. Tiada gerakan tarian dengan tangan atau kaki. Lelaki itu fokus memusing dan memulas lehernya mengikut rentak muzik. Walaupun ramai yang memuji bakat lelaki itu, ramai juga berpendapat pergerakan leher yang berterusan dan bertenaga boleh mencederakannya. Ya, jangan tiru aksi itu. Berita perdana 2 Mac 2023 berakhir di sini. Saksikan naratif khas graduan TVET, sandaran masa depan negara selepas ini. Ya, Zahid di RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.